Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Welcome back to episode 7 podcast kripto kita, which is kita discuss berkenaan dengan kripto semasa, and kita akan bawa naratif baru and kita akan bawa a guest untuk kita discuss berkenaan dengan memang pure cryptocurrency. So basically kita bersama hari ni, jemputan kita ialah brother Haziq, which is dia merupakan catalyst muda cryptocurrency. Kalau you guys yang biasa follow dia, basically follower dia tak ramai, tapi for me dia deserve untuk ada followers ramai because of information yang disampaikan. For me yang tak ada masa nak tengok market, memang saya akan refer dia punya analisis dekat Twitter dan juga dekat TikTok dia. Basically dia memang akan cover berkenaan dengan micro lah. Dia akan based on inflation, interest rate and ekonomi semasa, and dia akan cover a lot of thing dalam dunia crypto. So basically tanpa kita melengahkan masa lagi kita Abang Man nak tanya ke ataupun nak terus saya akan serahkan Abang Man You guys boleh like dulu, make sure that bagi banyak and boleh share dekat kita community kita yang lain untuk kita start discuss berkenaan dengan hari ni. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so malam ni alhamdulillah seperti biasalah malam ni kita mendapat seorang jemputan VIP yang mana for me, saya pada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas saya banyak tengok video dia tau. Kini biasa kalau saya nak buat konten apa-apa, biasa saya akan rujuk evaluasi kita pada malam ni lah. So mungkin kita kata okay follower dia kurang dan sebagainya, tetapi kalau you follow dia betul-betul, follow rapat-rapat, you follow Twitter dia ke apa ke, memang dia solid, dia sangat-sangat solid lah. So basically saya ni saya follow dia dekat Twitter. So budak ni dia macam dia suka tau buat macam apa, satu thread kan, thread Thread, Twitter thread, kita panggil thread. Twitter thread. Kerja macam saya rasa mungkin dia ni berpotensi untuk jadi Twitterian untuk kripto lah dekat Malaysia lah. I think dia ada potensi. So tanpa buang masa kita menjemput lah Bro Haz untuk perkenalkan diri lah. By the way buka sound dulu. Okay ke? Tak dengar suara? Okay, boleh dengar. Boleh dengar? Boleh. Okay, boleh kenalkan diri, asal mana, cerita sikit background kan, santai je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Muhammad Bro Haziq bin Zulkifli. Jadi saya berasal daripada Kelang, Selangor. Of course lah, saya belajar membesar semua di Kelang lah. Sebelum saya sambung pelajaran di Bahasa Malaysia dalam bidang kejuruteraan awam. Jadi saya mula kenal dengan kripto ni sekitar tahun 2020 sebenarnya. Dalam pertengahan 2020 tu first exposure saya dengan kripto. And then by bulan Oktober macam tu saya mula research kripto, and then saya terjumpa, of course lah macam semua orang, kita terjumpa Bitcoin dulu. And then kita research Bitcoin dulu, and then kita interested, and then baru kita sambung. Tapi moment saya invest tu 2021 baru saya invest. Sebab yelah orang kata kripto ni scam semua kan. Kita jadi takut. Jadi ambil masa lah untuk kita atasi ketakutan tu untuk kita invest duit kita kan. Jadi sampai ke hari ni lah saya masih stick dengan marketnya, buat apa yang perlu lah. Itu saja. Okay, cantik So basically sebelum untuk pengetahuan semua orang, malam ni kita punya topik dia adalah kita akan discuss berkenaan dengan narrative US election 2024. For me akan effect pasaran kripto juga. So kita juga akan discuss berkenaan dengan market hari ni macam mana. Hari ni hijau, side merah, side hijau kan. Soalan dia Bitcoin nak ke mana betul-betul. So kita juga akan discuss berkenaan dengan portfolio kita untuk hari ni. So basically untuk soalan pertama, mungkin Abang Man boleh tanya. Okay, baik. So sebenarnya nak tanyalah untuk Bro Haz, sebenarnya betul ke macam kita kata politik ni sebenarnya dia memberi impak kepada market kripto? Tak kisahlah dari segi stok ke, emas ke ataupun kripto ke, adakah dia memberi impak sebenarnya pemilihan election tu? Soalan yang menarik. Sebenarnya sepatutnya kalau daripada mula kita tengok kripto market ni tak kisah sangat dengan persekitarannya. Sebab mula-mula dulu market ni amat kecil dan orang big player tak kisah sangat pasal market ni. Tapi bermula tahun 2018 macam tu, kita mula nampak flow of investor international
investor yang besar-besar masuk ke dalam market. Dan bagi saya inilah sebab kenapa politik mula bermain dalam crypto market ni. Sebab kita tak boleh tipu, politician memang terlibat dengan permainan macam ni. Jadi certainly akan affect crypto market. Okey, kiranya Bro Haz percaya bahawa pemilihan untuk US kali ini, presiden untuk US kali ini akan memberi impak lah pada market lah, betul? Saya percaya memang akan memberi kesan lah. Betul. Dan juga kalau kita tengok manifesto Trump ke apa, nampak macam solid kat dalam kripto. Tapi tak tahulah, mungkin pendapat influencer kat sini berbeza lah. Okay. Okay, so sebenarnya untuk yang bertanding ni sebenarnya Bro Haz, yang bertanding untuk pemilihan kali ini ni parti apa sebenarnya Bro Haz? Yang bertanding untuk pemilihan kali ini seperti biasalah, USA punya sistem. Kita ada Republican lawan dengan Democrat. Di mana Republican orang popular dia Trump lah. Untuk presiden. Tak rasa ada masalah internet. Tak apa. Dia lag sikit, Haz. Dan untuk Demokrat pula kita ada Biden. Jadi kalau ikut saya prefer Trump lah. Sebab Biden ni Terus bias Trump saya nampak dia Kiranya nampak macam Trump ni berpotensi lah untuk memenangi. terus ni. Alamak, sorry. Tak apa, lag. Tak apa, lag. Kita orang rasa lag. Lag. Haz guna wifi ke data kat sana? Guna wifi. So basically sekarang Haz sekarang ni dekat kampus tau. So dia tengah belajar kan, macam biasa lah, wifi kampus kan. Tapi tak apa. Kita cuba lah. Kita cuba sebab mungkin kita sembang-sembang santai lah kalau let's say tak boleh. Kita bagi masa ruang supaya lagging tu jalan je. Dia tak pun kalau lagging dia tak boleh gerak banyak sebenarnya kan. Dia kena macam kena static, suara je pergi kan. Betul. So basically for me lah macam last cycle pun kita tahu lah, every single bila berlaku saja politik punya election, selalunya depa akan buat supaya market ni dalam keadaan baik tau. So semua orang pun happy. So masa dia bila overall market bullish, for sure cryptocurrency memang for me memang bullish lah. So kalau aku orang yang technical, aku tengok macam tu je. Maksudnya aku tak tengok detail lah siapa-siapa kan. Tapi kalau personally siapa yang saya sokong, saya mestilah jeng. Saya Trump lah sebab dia ganas sikit kan daripada Biden. Dan juga Trump ni kan, kalau you tengok dia punya salah satu manifesto dia tau, dia kata apa? Dia kata let's say kalau dia menang, dia tak nak buat CBDC tau. Macam tu. Kiranya sebagai kita ni, kita kira trader. Kalau boleh kita tak nak CBDC, betul tak? Kita tak nak macam aset kripto kita ni orang tahu ataupun kerajaan tahu. So basically bila Trump bagi satu manifesto macam tu, bagi macam kita ni kira trader, so kita faham bahawa Trump ni kita boleh kata sebagai pro untuk kripto lah. So basically for me, pendapat saya, let's say lah kalau betul-betul Trump ni kalau dia jalankan manifesto je, kita akan nampak market memang akan tu lah. Dan juga berkemungkinan good news lah after good news after halving lah. Biasanya halving, then apa good news lagi, biasanya akan pemilihan ni lah, untuk good news lah seterusnya lah. So basically kan, bila election dia ni? Ada orang tanya ni, Arifin tanya bila election dia? Okay, so election dia biasanya bulan 11. Sekarang ni diorang tengah bertanding untuk tu, tapi baru tadi untuk wakil-wakil untuk wakil daripada Republican dengan Democrat, nampak gayanya akan hantar lagi sekali lah Trump dengan Biden lah. So mereka akan bertempur lagi sekali lah untuk sesi kali ni lah. Dan juga nanti mereka sebenarnya kalau kita kira mungkin juga ada yang tanya saya macam mana kaedah ataupun US punya selection ni. So ya guys, mungkin tak tahu. So basically untuk nak memilih US ni, mereka menggunakan apa kita panggil electoral college lah. Kiranya
dia sama juga, kiranya ada majoriti semua. Tapi basically ada lebih kurang 400 lebih punya apa nama tu, punya itulah Dewan Perwakilan. Kiranya untuk menang mereka perlu menang majoriti tau. Kiranya at least mereka nak kena menang 270 undi tau. Daripada 500 lebih ada. Barulah dikira sebagai pemenang. Okay, so macam saya katalah, untuk kali ni kita akan nampak satu berentap lagi sekali lah, Joe Biden dengan itulah Trump lah. So hopefully, sebab saya kalau kira dulu saya tak seberapa nak suka pasal Joe Biden ni, sebab ketika masa dia pegang presiden tu kita nampak market kripto ni huru-hara. Ketika kalau juga perhatikan dia sangat-sangat huru-hara. Bukan huru-hara sebabkan orang, tapi mungkin orang ada nak buat regulasi ke apa masa tu. Kalau juga ingat masa tu, saya ingat lagi masa tu. Antara news yang terkual, rumah yang paling awal keluar ketika Biden menang, dia siapa kata, ada rumah dia kata macam okey, kripto akan dikenakan tax masa tu. Kalau juga ingatlah pada tahun 2000 berapa gitu 20 something, lepas pada tu market jatuh lebih kurang 5% ke 10%. Masa tu saya panic sell. Saya ingat masa tu saya pernah panic sell. Masa tu macam orang kata apa, bertuah saya masa tu sebab saya panic sell. Lepas tu saya buy dikit balik. Kiranya profit again, saya dapat profit lagi lah. Instead of macam kira saya dapat 2 kali profit lah, macam tu lah. Dengan adanya. So biasanya selepas saja pemilihan presiden ni kita akan dapat video macam tu lah. Kena tax, kena tax, apa saham, group, apa benda-benda kena tax. So benda tu akan jatuhkan kita punya crypto market lah biasanya. Okay, jelas. Apa lagi next soalan kau? Sebelum aku tanya Has, untuk pandangan dia lah berkenaan dengan crypto market semasa ni. Jadi kau ada lagi tak soalan berkaitan dengan parlimen ataupun apa-apa? Tak adalah, sebab kalau kita nak explain pasal pemilihan ni agak kompleks sikit lah. Dia kompleks sikit. Agak panjang dan tapi kuat-kuat lah. Okay, tak apa. So sekarang kita settle bab tu. Sekarang saya nak tanya sebab basically untuk pandangan viewer untuk analisis kita orang daripada first podcast sampai sekarang pun kita orang dah bagi tahu dah kita orang punya analisis kripto macam mana. So daripada sudut pandang Haz, daripada you punya analisis, cara you tengok market, apa pendapat you tentang market semasa sekarang, and apa you punya expectation, ke mana, berapa, pullback ke, apa ke, boleh explain tak? Okay, berkenaan dengan soalan tu, setakat ni susah nak kata yang price action nampak cantik daripada segi, especially daripada segi chart weekly lah, sebab nampak lah kelemahan Bitcoin tu, dan kita pula ada history data yang agak teruk sebelum halving, di mana kita akan crash besar dulu sebelum halving tu. Jadi nampak seperti macam nak airline balik lah, nak ulang history yang sama. Cuma kalau daripada segi long termnya, macam saya dah pernah sebut dalam analisis saya, selagi Bitcoin stay above 35, jadi apa-apa dip yang ada, kalau dip tu nampak great daripada segi risk to reward, saya akan masuk je untuk crypto pilihan saya. Tapi selagi atas 35, bagi saya okey je. Mungkin pasal kita dah rally daripada 15,000 ke 48,000 dalam masa yang singkat. Jadi logik lah untuk kripto ni orang kata call off jap. Sebab memang kalau kita dalam bull market pun memang dip dalam kripto ni memang tak memaafkan, memang kau dia punya dip je. Dia bukan dip sikit-sikit je. So tak boleh nak kata ini pengakhirannya lah. Itu pendapat saya lah. Okay, faham. So basically kalau in term of numbers, berapa value dip yang mungkin Has punya analisis refer? Maksudnya 30 ke? 12k ke? 15 ke kan? Kapur kata 12 tau. Dia masih lagi tegas 12 je. Aku pening lah. So macam mana Has? Kalau berdasarkan apa yang saya analyse, saya nampak 32k ke 35k tu memang as a major support lah. Jadi kalau loss support ni, kita technically dah masuk ke range yang bawah tau. Jadi bila dah break up, susah nak naik balik. So kalau dah bawah tu memang saya akan kurangkan lah saya punya exposure kat market by high percentage lah. Memang saya akan keluar banyak lah. Sebab bagi saya kalau loss 32 tu memang get ready lah. Sebab kita bukan sahaja berada dalam keadaan di mana Bitcoin tengah turun,
kita juga berada dalam keadaan di mana Bitcoin dominance memang tengah kau naik sekarang. Jadi kebanyakan orang dia duduk dalam altcoin bukan Bitcoin. Jadi altcoin akan blip dengan lebih teruk lagi. So kena berhati-hati lah. Tapi macam saya cakap as long as above 35 tak ada masalah bagi saya. Okay. Based on analisis ni nampak gayanya macam Haz ni macam mana? You more to trade daily trade ke, active trader ke, ataupun you more to pada investor? Maksud you macam mana you punya portfolio? You manage macam mana? Kalau masa awal 2023 saya lebih kepada swing trade dan saya bukan day trader, saya bukan scalper, saya lebih kepada swing trade. Maksudnya saya punya trade tu memakan masa minggu atau bulan. Dan saya selalunya bermain dekat low cap lah sebab kalau main high cap ni susah sikit nak dapat gain dia kalau tak pakai leverage kan. Jadi itu caranya. Tapi sejak pertengahan 2023 masa saya dah mula DCA masuk dalam market balik, saya dah tak trade lah sebab saya dah kumpulkan balik semua bet saya memang Dia dekat Biarkan dulu. kurang saja lah. Bagi So masa. habis saya akan hold lah. Okay Jan. For me cantik lah sebab sekarang dia cakap kan dia fokus dekat altcoin. Ini mesti ramai nak dengar ni kan. Basically apakah expectation ataupun altcoin yang dalam portfolio Haz kan? Yang jadi maksud dia target lah di cycle mungkin 10x ke 20x ke kan? Mungkin boleh bagi sikit kan? Untuk pilihan saya ada sekarang ni saya cuma ada 10 altcoin je dalam saya punya portfolio untuk sampai ke akhir bulan lah. Kalau saya kena sebut satu yang paling saya confident adalah NXRA. Kalau lamanya kita panggil Alliance Block lah. Alliance Block ni adalah satu kripto yang berasaskan naratif real world asset yang kita tengah dengar memang tengah peak sekarang RWA ni. Dan sebab saya masuk awal, jadi saya memang yakin lah boleh sampai $1 tu satu hari nanti. Sekarang price dia dekat 14 sen ke tak silap, ke 12 sen. Macam tu lah. Token apa? Nak catat. Token apa tu? Token dia punya ticker dia NXRA. Ini first orang bawa NXRA. Betul. Even kalau real world pun selalunya kita bawa apa? Yang selalu dengar kalau RWA. Bukannya NSRL kan. Maksudnya dia memang main low cap lah. Most of the time lah you punya calculation ataupun pemilihan coin lah macam mana? Bawah 100 million ke, bawah 50 million ke ataupun macam mana? Masa saya pilih altcoin saya, kalau berdasarkan market cap memang saya akan pilih bawah 80, bawah 70. Memang saya akan pilih tu dan memang saya akan target boleh tak benda ni sampai 1 billion dalam peak bull. Kalau boleh saya akan masuk lah. Macam tu lah. Tu secara sedikit rumusan, basically coin yang dicakap tu adalah Alliance Block which is Nezera NXRA. Basically pada harga sekarang adalah $0.1171 dan Bro Haz cakap boleh achieve $1 right. So maksudnya tendency untuk this coin ialah 1000% which is bersama dengan lebih kurang 10x. Kalau masuk sekarang lah, kalau masuk nanti lambat lagi ke mungkin berkurang lah. Tapi you guys perlu faham this is not an buy call ataupun anything like that. We are truly discuss. Basically kenapa pilih WRA, kenapa pilih NXRA ni? Maksudnya based on apa? Fundamental ke macam mana? Kalau kita tengok balik daripada segi fundamental, sebenarnya banyak kripto yang berasaskan naratif real world asset ni. Cuma antara sebab kenapa saya nampak NSRA ni special sebab diorang satu-satunya kripto yang pernah buat ni masa naratif tu bukan pasal tu. Kalau perasan Alliance Block ni dia ada token dulu namanya ALBT. Tapi token tu kena hack and then dia tukar dengan NSRA. Beza diorang dengan kripto-kripto yang baru ni adalah diorang dah buat lama. So bagi saya pengalaman tu memang akan bagi diorang edge untuk lebih ke depan lah berbanding kripto lain. Lagi satu, NSRA tu saya memang suka dengan coin baru sebab coin baru ni tak banyak back holder. Jadi price nak naik tu kurang resistant. Itulah.
Okey, Pendapat cantik. Sharing yang sangat cantik Abang Man, macam ada soalan nak tanya tu? Okay, quite menarik untuk NXRA itu. So nak tanyalah untuk Bro Haz ni agak-agak untuk jelas bulan Hafiz ni kan. Season apa? Apakah naratif yang mungkin akan ambil alih? Let's say lah kita kata pada bulan 2, bulan 3 ni ke 10 Hafiz ni. So apa pendapat, apa naratif apa? Adakah ada boleh atau ataupun banyak lagi lah. So apa pendapat you? Untuk masa terdekat ni, saya masih tak nampak apa yang boleh stand out betul-betul. Cuma kebelakangan ni kita banyak dengar pasal BRC20. Saya pun tak sure sangat BRC20 ni apa. Sebab bagi saya lebih utamakan RWA dan juga AI punya coin above lain. Sebab macam saya cakap tadi, saya lebih fokus kepada buruan punya holding dan bukan terdekat punya. Jadi saya tak fokus sangat dekat apa yang mungkin naik pada waktu terdekat ni. Oh, kiranya Bro Haz tidak terlalu nak ikut naratif lah. Kira Bro Haz macam okay, aku ada coin yang aku suka, tunggu naik, aku meroket lah macam tu. Sebab saya punya planning tu pretty much dah siap dah. Saya macam dah tak nak fix apa-apa lah. Dah okay untuk go ni, dah biarkan dia gerak lah. Tapi kalau macam ada peluang apa-apa naratif yang naik baru, saya akan masuk sekejap lah untuk profit sekejap kan. Boleh kumpul-kumpul duit sementara kan. Tapi setakat ni saya tak nampak lagi apa-apa yang outstanding lah. Faham. Dan juga nak tanya lah, Bro Haz ni berminat ke macam meme coin ke apa tu? Oh, meme coin, saya memang tak minat meme coin. Sebab sebab saya macam nak cakap meme coin ni memang orang kata banyak, kalau jackpot tu memang kaya terus lah. Tapi dalam masa yang sama, saya tak berani letakkan duit saya dalam tempat yang tak confirm lah. Saya at least saya nak tengok ada perkembangan dekat coin atau token tu. Sebab kita tak tahu sama ada meme token ni still akan jadi main narrative dekat the next bull cycle. Kita tak tahu lagi benda tu. Cuma yang saya memang yakin adalah AI dan RWA sebagainya lah. Cuma meme token ni saya tak nampak lagi. Tapi memang kalau tengok apa macam coin bong kan, bong tu itu memang sedap lah. Tapi itulah, daripada 100, 1 je macam tu, 2 je macam tu. Jadi susah. Betul. So faham je sebab basically narrative trader ni sebenarnya ada banyak type of trader. Ada yang jenis yang agresif, ada yang more to passive, ada yang macam selalunya yang agresif ni ialah rakyat Malaysia ni kebanyakannya agresif. Mereka suka benda yang cepat-cepat ni, benda yang pantas, laju, tak payah buat analisis sangat, hype je. Yang penting 1000%, 2000%. For me line play out kategori of crypto semua ada strategi ataupun kaedah yang you guys boleh gunakan. So basically kalau dekat komen sekarang ni semua cakap pasal loco dan juga monkey. Basically dulu bukan Ponky ke? Apa yang kau cakap tu As? Ponky. Ya, aku mention Ponky, tapi yang Monkey ni jadi monkey ni. Ada Monkey. Monkey tu baru je, baru keluar semalam ke 2 hari lepas aku. Monkey aku masuk lah kan. Aku tengok masuk 7x. Lepas tu dah. Lepas tu sekarang dah drop kau dah. Monkey dah drop lah. So sama lah. Aku lebih kurang macam Haz juga lah. Aku tak pandai sangat nak shitcoin ni kan. Tapi teringin. Seronok tengok orang untung 1000% kan, 1000x, 100x. Tapi tu lah kita cuba kan, mesti ke zero je. Kali kita kekal dekat industri kita lah. Aku semalam aku nak try. Monkey dah naik balik. Tu ramai mungkin ni. Aku tak tahu. Aku memang tak follow. Semalam Ya tengok. So basically untuk narrative kali ni kita belum percaya. Last pun kita discuss yang memes yang boleh meletup di cycle adalah dalam Solana punya ekosistem, right? So maksudnya kalau kita nak cari shitcoin, cari dekat dalam Solana punya ekosistem. Nak kena cari haiwan apa ni? Haiwan apa yang kita nak target next kan? Sebab apa tu? Sebab anjing dah, kucing pun dah itu masa BRC20 kucing. Kucing itu. Lepas tu ada sekejap ayam sekejap. Lepas tu yang paling letterin lepas anjing, katak, pepek tu. Lepas tu kucing, one cat.
Lepas tu ada lagi ada serigala pun ada. Tapi tu lain punya tu Avex punya ekosistem lah. Avex. Dia ekosistem Avex ni dia ada dua. Ayam dengan serigala. Okey. Ayam ke itik? Yang IQU tu apa? Apa dah? Ayam aku rasa kot. Ayam ke itik? Aku pun tak tahu. Tapi sekarang memang macam tu sekarang. Meme coin sekarang duduk tengah cari haiwan. Lepas tu banyak paling latest sekali monyet Azah. Dia persoalannya kenapa naga tak naik? Bukan tahun naga ke? Tapi kan aku nak buat konten pasal benda ni. Ada satu token dia namanya Drago. Aku nak buat konten pasal dia. Aku buat konten Drago, masa tu aku cari token Solana lah sebab kita fikir mesti akan ada punya meme coin yang akan wujud bila nak kat China ni. Aku cari Drago, lepas tu aku buat eksperimen lah. Aku buat eksperimen tapi sayang community dia tak solid. So aku nampak kat situ listingnya dekat Maxi Global terus dump kau. Lebih kurang 24%, 30% jatuh. Kiranya community tak kuat lah sebab kalau kira meme coin ni kita nak kena kaji betul-betul community dia. Let's say kalau dia baru launch ataupun mungkin dah sebulan launch, kalau community dia masih lagi kecil 3,000 lebih, bagi aku kalau kau nak masuk masa tu tak high risk lah. Tak payah lah. Macam Monkey semalam aku nak buy semalam. Monkey aku nak buy semalam sebab aku nampak dia tengah rancak. Aku rasa plus mana boleh dapat tu 90% kan. Lepas tu semalam tak sure kenapa line tak ada kat aku rasa semalam. Aku nak buy tak dapat semalam. Dia macam tu lah. Monkey tu kira aku beli pagi, petang tu dah 7x terus take profit. Dah settle. Senang lah macam tu. 7x tu, 7x. Kau imagine 7x. Aku dah buat video dah pasal kalau tu 7x tu kan. Kalau letak 1,000, 7x dah 7,000. Tapi tu lah, aku sebab sekarang aku take profit 75%. Lagi 25% tu sekarang memang drop kau. So let's say kalau yang lagi 25% tu aku dalam 200 USD, sekarang tinggal berapa belas je. Tapi itulah so, pada aku bahayalah benda ni. Dia untuk scalping lah. Maksud dia memang kira $100, $500, maksudnya duit yang totally memang untuk buang lah. Maksud dia itu lah, kalau macam kita just masuk tanpa study apa semua, dia dah jadi macam gambling lah. Yang ada kita bincangkan sebelum ni kan, ada beza lah. Dia kena tetap ada knowledge sedikit lah. Ada knowledge. Yang penting kena ada knowledge. Lock token, betul. Hype macam mana, liquidity dia nak kena tengok. Dia bukan senang. Masa okey lah aku nak trade meme coin, aku nak trade. Bukan macam tu konsep dia. Dia ada cara dia. Sebab tu macam saya nak beli apa-apa saya akan tengok community dulu. Meme coin ni semua community nak kena ingat. Meme coin community driven project. Kalau kita fundamental memang ke laut. Fundamental memang ke laut lah. Apa kita kata projek bagus memang ke laut. Tapi basically kita akan tengok community besar kita boleh try. Yang paling penting sekali dia nak kena lock liquidity tu. Let's say kalau liquidity lock tengok berapa banyak dia. Kiranya 99% ke. So kalau 99%, let's say kalau 80% ke atas solid lah. Tapi still meme coin, still bahaya lah. So you guys yang baru masuk saja dalam kita punya live ni, komen-komen sikit shitcoin apa yang you best pernah beli. And also tolonglah like sikit, kasih 100 orang like ke. Kita ni berapa like sekarang ni? Oh ya, kedekut betul lah you guys ni. Dia datang masuk dapat ilmu free. Like sikit. Dia goreng So basically kita punya session dah selesai dah. Maksudnya kita discuss santai-santai macam ni. Jadi kalau you ada soalan apa-apa yang nak tanya, boleh tanya kita, boleh tanya Has, boleh tanya. Mesti hari ni kita santai-santai, kita jawab komen lah. Ada satu question. Poin apa yang kita merah hari ni? Poin apa yang kita merah hari ni? Basically hari ni hijau kan? Basically aku tapi kalau hijau ni aku rasa sebab Trump cakap dia tak nak CBDC. Dia tak sokong. Tapi kalau kita tengok sekarang pun memang aku rasa lah sebab FUD dia naik sikit lah aku rasa, lepas tu drop balik kan. Tapi aku rasa sebab benda ni jadi naik sekejap sebab FUD bukan FUD lah. Basically kan jual dia orang pun GBDC semua tu kan. Dia orang liquidate dekat mana-mana. Aku rasa dah habis lah news tu. Kiranya tapi bab politik lah. Donald Trump dia push balik. Atas balik 39. Sebab Donald Trump dia menang lawan Republican semalam. Petang tadi ke? Tengah hari tadi. Dia baru menang lawan dengan dia punya pencabar lah dekat parti Republican. So Trump menang hari ni. Tapi tu lah, dia macam Trump ni sebelum ni dia cakap Bitcoin scam. Lepas tu sekarang ni macam sokong Bitcoin pula. Tu lah. Politician bercakap. Itu lah manifesto yang dia bawa.
Sebab awal-awal dulu waktu bulan 6 tahun lepas dia ada cakap tau dia nak explore CBDC. Sama je dengan manifesto si Biden ni. Tapi end up baru-baru ni semalam tiba-tiba Dia tak boleh percaya lah kita kan. Kita dengar politik ni memang betul lah politik, serius. Memang efek. Orang politik ni, aku tu ingat lagi yang dia pernah cakap apa BTS dihapuskan lah apa. Ini dia kat Malaysia tau. Oh dia dalam Malaysia kan? Dalam Malaysia. dia bagi sedap dengar je. So sedap dengar kan. Orang percaya ngam lah. Nama Sebab kalau let's say kalau Donald Trump menang pun aku rasa okey tak ada masalah. Tapi kalau Biden menang dia macam dia letak banyak sikit dekat cryptocurrency ni. Aku rasa banyak efek lah. Lagi satu Biden ni dia nak kenakan tax dekat mining. Lepas tu CBDC lagi. Lepas tu nak prioritize retail investor ni dia nak regulatekan benda tu kan. Tapi nak ada protection lah. So banyak sebenarnya yang dia nak bagi tu. Tapi tu lah maybe effect pada aku geng-geng ataupun komuniti kripto ni tak berapa minat, tak berapa suka. Yelah sebab kalau kira kan US ni pegangan Bitcoin ni antara terbanyak juga tau. US punya pegang Bitcoin tapi kenapa mereka still nak tu betul? Why macam okay kau naikkan kau just profit kau adalah kau dah simpan Bitcoin banyak macam tu kan. Why not kau just gerak je yang betul. Tapi kita tapi benda macam ni kita tak nak buat sangat lah. Maksud dia memang kita tak tahu kan. Let's say kalau mereka banyak Bitcoin tu mungkin mereka jual secara diam-diam, kita tak tahu betul. So benda-benda macam ni nak kata mulut politik ni dengar boleh lah. Percaya tu boleh juga tapi jangan. Itu ada komen Crypto Daily Malaysia. Thank you Crypto Daily Malaysia. Crypto Daily Malaysia ni salah satu akaun TikTok yang share news juga. Pada aku tak silap aku everyday jugalah. Itu pun dia ada komen dekat situ. Tapi Biden cepat lupa. Apa Biden ada yang sebut Biden, Biden. Biden berapa umur sekarang dia kalau Trump umur dia lebih kurang 77 tahun. Tahun 77 tahun. Tahun ni lah. Biden berapa umur dia? Tua ke? 80 lebih tak? 80 lebih. Woi, itulah dia nak katanya orang tua ni kan. Sukalah nak jadi presiden bagi orang muda tak ada. Itulah apa kuasa dia kan. Dan juga ada soalan ni, dia tanya adakah Grayscale akan continue dumping? So bagi saya lah bagi saya selagi mana GBTC ni selagi mana dia ada memang nak tak nak memang dia nak kena liquidate kan sebab GBTC tu dia bersandarkan dengan Bitcoin lah kita kata one to one lah. Kira let's say kalau mereka jual GBTC Grayscale nak kena jual lah dia punya Bitcoin sebab nak bagi nak bagi duit kepada yang dah jual tu. So basically akan ada lagi lah. Tapi aku nampak sekarang dah kurang dah. Maksud dia sekarang mungkin mereka dah habis menjual lah kot. Sebab kebanyakannya mereka jual sebab nak alih kepada fee yang lebih rendah sebenarnya. So itulah. So mungkin dah akan continue dumping tu for me mungkin dah stop sekarang. Tapi kiranya kita tunggu fight lain pula. Kalau sekarang lah, Man, naratif apa yang kita nak main sekarang ni? Sebab kau selalu hunting naratif right? Okay, so aku tanya naratif sebenarnya pendapat aku nampak RWA RWA dan juga aku nampak a few token yang baru, Ondo Ondo, yes, Ondo. First Finance apa entahan? Ondo. Ondo. So ni dan juga aku nampak Ondo ni agak solid tau. Dia semalam, kalau kira semalam kan tengah market merah kan, drop semua Dan juga kalau kita tengok, Ondo ni jatuh lebih kurang 15% ke berapa. Tapi pagi ni kalau dia bangun, dia juga buka phone, pagi tadi mungkin pagi tadi sebab market sekarang di crash malam pagi dah dia hijau balik. Kalau you perasan kalau perasan macam tu kan trend sekarang. Okay, so untuk naik jauh lebih banyak meninggalkan kira Ondo ni masih lagi naratif maksud dia orang masih lagi nak Ondo ni. So basically Ondo kurang berapa persen naik ni? 12% Ondo naik. Betul. Ondo naik lebih kurang berapa persen naik ni? Tengok balik. Nampak ke? Ondo naik ini kira-kira. Aku buka tadi. Tapi semua dah hijau tapi Ondo naik kau juga Dia outperform lah. Dia agak perform lah tapi pun naik juga ni. EHEX naik juga. Padahal dia yang paling kena turut dam tapi nak kata ni tahu masih lagi berdominasi tahu tahu masih mendominasi Tapi hari ni yang dominasi lah Manta dan juga
tahu pun memang power lah. Tahu kita masih tak jual lagi Walaupun dah profit yang tu berapa banyak? 34% lebih, right? So still lagi. Sebab target asal cakap apa 17 kali ganda kan. Yes, aku target minimum 13x. 13x guys. Target Letak, minimum. kalau letak 1,000 jadi Kira kalilah 13. 1.3 juta. Kalau letak 100 jadi 1.3%. Ada yang komen tanya pasal HT dekat HTX. Okay, actually HTX ni kan daripada tak nak sebut kan HTX dia nak convert dia punya token tu kepada HTX DAO tau. Oh, tu kan nama. That's why dia suspend yang ni sekarang. So dia akan convert lah kepada HTX DAO. So nanti adalah token baru yang dia orang keluarkan untuk ganti HT tu. So goal dia apa sebenarnya? Aku tak tahu lah. Kalau macam sebelum ni HT kan native token untuk Huobi kan HTX kan. Kan dalam HT tu dia orang buat macam-macam projek, boleh buat bawah HT, boleh buat gaming bawah HT sebab HT tu nak jadi macam BNB, BSC kan dia orang nak buat chain dia orang sendiri. Betul. Tapi aku rasa macam benda tu tak sukses, kan dah tukar CEO apa semua. So now dia nak jadikan DAO pula. DAO. So Decentralized Autonomous Organization. Tak tahu the real goal aku tak sure tapi tengok lah apa dia punya. Tu lah, basically trust aku personally kan. Aku hari ni kan, aku sebab semalam aku tengok isi token terus keep dump kan. Dump dia luar biasa teruk, banyak gila rupanya As cakap dia akan buat DAO baru. Tapi for me in term of STX sekarang aku rasa macam aku ada tinggal a few fund dan aku rasa sekarang aku nak tarik lah. Sebab every single cycle akan ada messenger yang mati kan. Kita pun berteka-teki. Siapa next? Betul. Dan juga ada lagi sebenarnya. Ada satu lagi FUD sebenarnya. Akan berlaku Binance, Messenger, Binance dengan SEC. Berapa bulan aku lupa dah. Tapi akan ada satu lagi. Kita panggil news lah ya. Binance versus. Ya baru-baru ni kan Binance kan sudah sama dengan SEC kan? Yes, betul. Akan ada lagi ni sambungan court lah. Untuk kes Binance dengan SEC lah. So aku rasa masa tu pun let's say lah kalau jalan kalau jalan benda ni let's say akan ada lagi FUD lagi ni. So kita boleh simpan duit sikit, prepare nak buy BNB ke apa, akan jadilah nak harga murah. Oh guys, ni ada orang tanya ni, Bybit tak ada native token ke? Mental tu MNT tu. MNT bukan native token untuk Bybit. Dia adalah projek bawah macam incubator Bybit lah, something like that. Tapi dia closely works dan Bybit gunakan dia. Sebab apa? Sebab Bybit dia dah tak percaya lah daripada yang lepas punya cerita. Kan dia ada BIT token kan. Tapi BIT token tu dia pegang banyak oleh FTX. Dan sebab dia FTX, FTT semua dia per-cross tau. Antara exchange dia per-cross pegang. Aku pegang kau punya 2 bilion, kau ambil aku punya 2 bilion token. So dia tukar. Then after that bila FTX jatuh, FTT jatuh tu kan, dia dump semua token lah sebab dia nak kena liquidkan dia punya asset. Dan kesan yang teruk adalah berlaku dekat ni jugalah, BIT dah tak boleh nak recover. Then new CEO sekarang ban, cakap tak perlulah, maksudnya kita tak perlu kan. Kita just ambil projek yang, tapi tak tahu lah, mungkin ramai ingat MNT tu dia punya token tapi bukan. MNT tu bukan token, dia adalah token yang bawah dia yang very close lah. Then dia bawa that MNT token. Kira macam pada aku apa yang aku faham mental tu dia orang punya main project. Yeah. So dia tak jadikan native tu. Dia macam nak jadikan dia tak declare. Dia tak nak declare. Dia tak nak sebab dia tak nak macam performance exchanger tu nilai bergantung kepada coin tu. Dia tak nak macam tu. So dia nak pisahkan benda tu. Sebab tu even kalau dia itu adalah native token pun tapi dia tak nak cakap macam tu. Kali ni ada orang bagi train ni. Thank you bagi train Zubai. Thank you Zubai. Ini orang kaya ni. Thank you. Ini dah untung gila-gila dah ni ni ada orang tanya lagi. Jarang orang borak pasal ICP. Even di top 20. Kenapa? Has? Ni si Murah nak tanya aku ke? Bukan tak. Has ke siapa-siapa ke? Tanya Hasrul. Nasib kau tak tanya aku Kalau tak tahu kita kena borak je. Sebab babak komputer ni aku dah nampak macam Muras nak tanya aku ni, jaga aku nak tanya. Sebab dia memang study that project macam tu. So memang kalau kau tanya aku, kalau gaming industry aku memang minat gaming, launchpad aku punya coin lah. Okay. ICP ni bukan internet komputer. Betul. Yes, komputer. Jadi ICP ni aku ada dengar agaklah ramai orang yang macam
hypekan projek ni lah, cakap ni target dia. Betul. Tapi bagi aku rasa kripto yang daripada tahun 2018, 2017 ni elok tinggalkan lah kot. Kalau kau nak peluang lebih cerah. Sebab apa orang kata, teknologi yang baru always akan outperform teknologi yang lama. Ni apply untuk semua benda, motor, kereta semua. Kalau motor macam orang akan pilih motor baru banding dengan motor zaman dulu. Kereta pun sama, macam tu juga dengan kripto. Sebab new generation, sebab kita kena faham yang generasi yang lama kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia ingat generasi baru yang baru masuk kripto ni pandang dengan eyesight yang sama. Padahal generasi baru tu pandang dengan lain. Dia orang pandang ni, tapi kita pandang dah bawah dah. Tapi untuk maintain performance tu bagi aku antara salah satu cara, bukanlah tinggalkan, tapi orang kata kalau pendapat aku consider yang baru tu lah, teknologi baru utamakan. Okay, baik. So nak tanyalah pendapat untuk orang-orang muda lah. Apa pendapat Bro Haz berkenaan SRP? Ada lagi kau nak cakap SRP kan? Tadi kan? Ya, setiap kita punya jemputan kita akan tanya pendangan orang berkenaan XRP. SRP yang apa, hangat juga dekat Malaysia diperdebatkan kan. Pendapat aku, first aku nak cakap setiap orang ada pendapat masing-masing, tapi pendapat aku sama daripada dulu. Aku suka tengok kripto mana yang outperform bila market tengah bleed atau bila market tengah pump. Dan daripada observation aku, SRP bukan sahaja dia gagal outperform, tapi dia antara yang underperform. Kalau tengok daripada year to date, 3 bulan lepas, kalau korang tengok dia punya chart, memang dia tak perform. Of course aku tak tahu kenapa. Jadi aku nak kata SRP tu sebagai satu kripto yang boleh memberi pulangan yang banyak tu agak tak logik lah. Bukan sahaja dia underperform, dia juga satu kripto yang besar, dia bukan low cap. Jadi itulah pendapat aku tentang SRP. Aku memang kisah pasal teknologi, tak dinafikan, tapi at the end of the day kita kisah pasal duit, kita nak duit. Tak ingat pasal teknologi tu. Teknologi sebagai orang kata sebagai analisis sahaja. So basically yalah, even yang lain dah tengah pump Januari, pump 3-4 bulan, SRP maintain dekat sama. Kalau kita buka dekat CoinMarketCap pun kita tekan dekat daily, kita tekan dekat 7 day, kita tekan dekat monthly, memang semua negative return. Even kalau kita buka yearly lah, yearly punya chart dia positive return lah 22%, 22% saja. And kalau kita buka monthly negative 17%, kita buka daily negative 9%. Maksudnya memang betul lah yang Bro A cakap, memang very very underperform lah. So kalau pada yang believer, terpulang pada you guys, kalau dah beli kat bawah tak ada masalah, should be okay. Cuma sayang bila kita letakkan aset kita dekat sini, sedangkan ada aset-aset lain yang memang very perform cantik, yang boleh bagi return yang lagi ganas lah. Aku nak tambah komen pasal ICP kan. So macam betul lah cakap tadi, kalau dekat overseas, orang cakap luar daripada Malaysia, memang ramai orang tengah hype, beli ICP sekarang. Tapi kalau kita tengok ranking ICP sekarang, ranking 20 dekat CoinMarketCap, and then dia punya market cap pun 4.9 billion. So kalau 4.9 billion, kalau let's say lah kita target untuk bulan kali ni kan dalam 50 billion kan, so dia punya kenaikan baru 10x maksimum. Faham tak? 10x maksimum. Macam tadi Muras tanya kan, kita saja borak kan, tahu minimum 13x. So that's why maybe yang sekarang macam kita tak borak sangat sebab kita tak target yang market cap dah besar. Kita memang cari yang mid cap ataupun kali ni kita lebih agresif sikit lah. Sebab kita dah lalu 2-3 cycle yang sebelum ni kan. Kita dah play safe lah, kita dah hold Bitcoin, kita dah hold SRP kan. Betul, Kali ni orang jadi token yang lama tu maybe dibiarkan lah. Even though ICP ni project best sebab bawah dia punya base project dia DeFi, NFT, games, social media, metaverse. So it's like apa yang ada dekat internet ni dia bergabung dengan komputer untuk dia punya project ni. Actually dia macam besar lah, macam best, tapi itulah kalau korang rasa okay maximum 10x, go. Cik, macam tu aku jawab kan.
Tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab tu based on calculation lah. Kalau kita just tengok macam okay, yang ni projek ni boleh go kot 50 bilion market cap. Tapi daripada harga yang sekarang, maksimum dia boleh pergi 10x. Betul lah kan, macam aku macam fikir-fikir juga macam Has cakap tadi SRP ni dah tu sikit. Kenapa macam dia kalau orang dah lama simpan SRP tak ada masalah lah. Macam aku simpan SRP masa harga RM1. So aku boleh simpan sampai sekarang lah. Ya. Tapi pasti profit right. So okay lah. So why not simpan kan? Cubanya macam yang aku selalu fikir lah. Sebab tu ada orang tanya, bang, elok tak saya nak beli SRP sekarang? So aku cakap, tak payah. Sebab banyak lagi token-token yang berpotensi di luar sana lah. Contoh macam TIA, SWI, elok SWI ni pun kalau tak silap ada satu ekosistem dia, kat situ dia boleh staking juga. Dia akan dapat sampai sikit-sikit lah. So sekarang SWI antara token yang aku nampak okay lah, dulu ada debat lah di antara SWI dengan C siapa yang akan capai $1 dulu. So mula aku fikir kat SWI dengan C ni zaman-zaman tu lah. SWI dia macam lembab je kan. Lama-lama tu aku fikir okay C, mesti C. Rupa-rupanya tengok seminggu lepas SWI dulu naik $1. C masih lagi duduk main 0.7, 0.8, duduk dipik-dipik 0.6 itu pernah jatuh. So bagi aku, kenapa kita nak investasi dekat projek yang tu, kita banyak lagi projek di luar sana yang padu-padu. Ya, SWI, C. So you guys so you guys macam okay lah, aku nak investasi SRP lah. Bukan tak boleh, tapi why not you explore teknologi. Explore banyak. Sebab dia daripada SRP tu better Bitcoin. Yes, betul Bitcoin. So betul lah dia orang cakap kan, kalau kau tengok Bitcoin, dia punya calculation dia very easy lah. Daripada 30,000, daripada 15k which is bottom kita sekarang, let's say kalau kita expect dia go to all time high, maksudnya boleh dapat sekitar 250% plus, right? 250% ke 300% kan. So kalau kau cari coin selain daripada itu, kau invest kan, kau berusaha cari altcoin lah, konon-konon tak nak invest kat Bitcoin kan, then dapat return less than apa yang apa yang macam kita tahu as a guarantee yang memang boleh achieve high percentage, maksudnya you sia-sia. Tanya aku macam kau sia-sia lah, sebab lepas kau Litecoin lah, SRP apa semua, baik kau letak kat Bitcoin. Expectation dia lah 250% plus. Sebab dia all time high tu memang normally dia akan boleh achieve kan. Cuma di cycle aku pun tak sure lah, dia boleh dia boleh, maybe boleh je tak kan? Maksudnya most probability dia lah senang Bitcoin lah. So maksudnya Bitcoin daripada 15,000 ke all time high mesti dapat 300%, 250%. So kalau kau cari selain daripada tu, maksudnya kalau kau nak cari projek selain daripada itu, kau cari projek yang boleh outperform in term of percentage Bitcoin tu sendiri. Then baru nice. Ni ada orang cakap Litecoin pun for me kalau sedih dia lah, tak ada lah, dia tak payah. Dia akan naik, normal kenaikan, tapi dia tak akan perform lah. Sebab dia punya CEO kan, founder dia Charlie Lee tu pun dump dia punya token kan, jual semua. Maksud dia kenapa kita ni nak simpan macam tu lah. For me macam tu lah. Okay, aku ada soalan. Soalan ni aku ambil daripada komen. Komen All Ghost. Okay, Ghost komen dia Ghost. Muraz, gaming industry ini siapakah pengganti Etsy untuk this bull run? Ada calon tak? Sebab tadi kau dah cakap, kalau gaming boleh tanya kau kan. So dia tanya tu. Tangkap lah. Risau, aku takkan jawab aspek. Dia formula untuk industri cryptocurrency dalam terutamanya gaming bukan industri yang sangat besar tau. Dia punya target lah mungkin a billion punya industri. Dan last cycle kita tengok game-game yang hit dalam naratif gaming ialah Axie Infinity, game-game yang simple, santai, bongok, orang cakap apa kan, main klik-klik je dapat duit kan. Tapi this cycle, I do believe that project yang mungkin outperform Axie Infinity, something like that ialah project yang AAA. Maksudnya project yang macam IBL apa? Illivium, project-project yang memang AAA. Maksudnya project yang kalau yang memang grafik dia dah power, I do believe that this punya project yang akan outperform dalam this cycle. Shrub punya team. So kalau let's say kalau you percaya narrative gaming kan, make sure that you hold sedikit IMX, S-Fund, narrative yang dalam narrative yang sama. IMX tu Immutable X Yes, Immutable X, sebab dia kumpulkan semua kan. Dia maksudnya dia buat ataupun Zai yang new project yang sekarang which is a blockchain for gaming. Zai, ZAI, right? XAI, silap. So basically ini kalau let's say you play with satu narrative lah.
Okay, tu ada komen daripada Anis, Sandbox. So tak silap Sandbox apa kita punya bro Has dah dapat profit kau-kau daripada Sandbox untuk last cycle. Cuba share sikit. Macam mana boleh profit gila-gila dulu kan dekat Berapa X untuk Sandbox tu? Tak dalam 7-8x je. 78X. Besar, okey. So, okay lah. Kalau letak 100,000 Macam video aku yang lepas kan, aku letak 100. Kalau aku letak 1,000. Jadi ceritanya macam ni. Aku actually found Sandbox sebelum Metaverse hype tu sampai. Aku tak tahu apa, tapi aku macam tertiba rasa macam nak research pasal naratif Metaverse hari tu. Jadi aku research mana Sandbox dan sebagainya lah. Mungkin itu dah permulaan dia lah. Dan aku masuk dekat dalam Sandbox tu around 70 sen, 80 sen macam tu. And then dia naik sampai ke $7.5 macam tu kan. Tapi by $6 tu aku dah mostly out lah. Sebab yelah kita tak boleh nak predict top kan. Betul kita tak boleh predict. Sangat dah boleh lah keluar. Macam tu lah. Tapi cerita dia aku macam bila aku tengok dekat website dia, tengok dia punya fundamental semua, aku nampak yang naratif ni masih belum jalan. So bagi aku mudah kalau naratif tu belum jalan and kau nampak dia boleh jalan, itulah tandanya kau boleh jadi early adopter kan. Dekat situlah gain kau boleh besar. So maksudnya dalam di cycle pun mana Sand ada peluang untuk perform lagi lah. Dalam cycle ni aku tak sure dengan Sand atau mana sebab aku mempunyai satu orang kata satu bias. Satu orang panggil apa? Satu macam tak suka. Instinct. Terhadap coin lama. Okey, dia macam yang sebelum ni kalau dia dah perform, dah settle. Settle. So cari yang baru, buka buku baru, settle. Macam tu lah. Ni ada yang cakap ni, last cycle masuk 2K kat MRR dekat Raka. Lepas tu token naik gede sampai je 100k. Memang betul lah kalau shitcoin, Raka, apa lagi yang dulu yang perform Sehmoon. Tapi sekarang dah hilang lah. Sehmoon dah mati kan. Tapi maksudnya Sehmoon tu memang buat untung gila-gila. Maksudnya sama macam Shiba kan. Tapi sekarang dah tak ada lah. Raka, Shiba, apa lagi. Apa yang dulu kena ganas. So ada komen, senang betul move on. Yes, kita kena move on. Jangan jatuh cinta. Macam sebelum ni saya suka render. Tapi saya dah move on. Saya dah move on. Cakap apa, jangan bercinta dengan coin tu. Cukup. Muras masih bercinta dengan render. Saya dah tinggalkan render. Saya mana ada render. Saya tahu sekarang, nampak? Tak ada. Kita ada, cuma kita jangan jatuh cinta lah. Kita boleh move on. Kalau kita rasa projek ada yang lagi bagus, kita go. Dia lepas je hasil pasal tau tu, kami dah jadi tau lover lah. Jangan. Tak lover lah. Basically macam tu lah. Setiap orang dia ada narrative yang you guys nak play kan. Dia banyak gila narrative. So make sure that you guys kalau nak catch up semua narrative pun, you sendiri pening. For me, fokus narrow down you punya narrative, ambil satu ataupun dua narrative tapi you play very very good. Maksudnya kalau let's say you ada sukan larian kan, ada marathon, ada sprint, ada apa semua kan, you fokus satu je. You nak sprint, you fokus sprint je. You buat practice sprint sampai you truly success lah on that side. For me something like that lah. Kalau you nak cap semua, sebab ada orang dia nak cap semua. Abang, layer 1 apa project best? Bang, layer 2 apa project best? Bang, gaming apa yang best? Maksudnya dia tak ada fokus tau. Dia tak ada expertise. Dia nak tahu semua. At the end of the day, tengok portfolio rupanya dah ada 30 ke 40 coin. For me maksimum 10, 15, 10 lah. 10 tu maksimum tu dah cantik lah. 10 bagi saya dah banyak sebenarnya. Saya dah tak boleh nak narrow down lah sebenarnya. Betul. Dan juga by the way, malamnya Lala ni aku nampak ada satu projek baru ni. Nama dia Art Layer. Art Layer, di mana dia akan masuk dekat mana ni? Mana? Mari tengok. Tak layer ke Eagle layer? Dia akan masuk dekat Binance punya launch pool. Tapi kalau kita isi bagi dia ticker dia apa? Ticker tak masuk lagi ni, tak perlu lagi. ALT, Art Layer. Oh Al, aku dah farming Al, aku dapat banyak tau. Let me show you. Nampak tapi tak tahu nilai USD dia berapa. Tapi sebab dia tak launch lagi, dia akan launch lebih kurang 20 jam lagi Muras. Dia LT. Launch kat mana? Yang aku tengok kat Binance. Kat Maxi, so macam biasalah. Aku kalau benda launch pun ni, aku nak get ready 5 minit pertama, calendar 5 minit, aku nak tahu. Dari sikit ada, tak ada sudah.
itu tactical scalping ni lah, scalping mana. Tapi for me kan, so far coin-coin yang dilistingkan dekat dalam Binance Launch Pool semua perform dengan sangat baik tau. Sebab Betul. Manta apa lagi? AI, ALT apa lagi? ALT belum lagi lah. Apa lagi aku dapat? ACE. Semua so far good. Good return lah. Kalau tengok Manta sekarang pun dah 28% naik. Dia paling tinggi naik antara banyak-banyak projek launch projek Binance lah. Manta lah. Hari ni Manta naik lebih kurang 28.9% tau Manta lah. So layer ni aku target tengok saya sekian lah, tapi kat mana pun untuk full listing aku nak pastikan aku dapat 30% tu. Aku nak gain tu. Ada yang komen grass mining. Itu dekat grass.io. Kalau tanya I, tengok dia macam merisaukan sikit lah. Tapi tak tahu lah, kalau Mind tahu ke pasal grass. Basically grass ni dia one of kenapa orang hunting dia melalui airdrop lah. Dia dipin punya project, right? You share you punya network kan. Something like that. Tapi for me lah, dia ni macam apa? Dia ni lebih kurang macam boleh mention Pi ke? Lebih kurang macam tu je sebenarnya. Yelah, dia jangan lebih kurang macam tu betul. saja. Tapi for me sebabkan dia there is no zero risk lah. Dia maksud dia for me sebab you klik, you tekan and you main. Target dia lah mungkin quarter 1 atau quarter 2 kot untuk nak listing coin dia untuk sebab dia ada rumours yang cakap boleh dapat airdrop, something like that. Ya betul, boleh dapat airdrop. Satu lagi, dia install extension dekat browser. Yes. Pasal aku risau ada ni lah, phishing. Aku lah. Kalau yang lain orang lain pandangan mungkin. Aku tak go projek ni, aku tak go sebab benda yang aku dah kena dengan MetaMask tau. Bukan kena dengan MetaMask, maksud aku punya amount dekat MetaMask tu hilang macam tu je sebab extension dekat browser. Bukan di dalam phone, aku kena hack tu dekat browser. So no. Cakap pasal hack ni aku baru kena. Kena? Aku baru kena sebab kan aku nampak dalam kita berhati-hati pun kita kena juga. Betul, kena. Mesti kena. Sebab aku ingat waktu ZKF ZKF dah cakap dah, aku dah tahu, aku dah baca dia tak ada airdrop tau. Tapi bila aku check tengok ada macam influencer besar lah komen kan, okay guna link ni untuk check ZKF airdrop. Aku pun pergi check. Lepas tu coin aku ada satu coin lah yang aku ni coin dia coin rahsia lah sebab sekarang dah bahaya kan. Coin tu memang aku 100%. Aku dah letak and 100% and aku check balik kan, hilang. Aku cakap ya Allah, hilang semua. ETH aku hilang, BNB aku hilang, semua hilang. Memang kiranya ini wallet yang kira wallet main jugalah. Aku hunting airdrop semua tau. Wih, serius lah. Wallet main untuk hunting airdrop. Yes. Bukan wallet main yang simpan Bukan simpan lah. Sebab aku simpan awal kan. So okay. Kalau Hais pernah kena hack ke? Pernah. Selalu semua kena. Aku takut dia hack orang sebab teknologi budak teknologi. Tak ada, saya tak pernah kena hack lagi. Maksudnya bagus lah. Sangat berhati-hati. So jangan kena hack Saya memang strict dan saya memang tak pernah main airdrop lagi. Mungkin sebab tu belum kena. Ya, betul. Saya mula masuk situ kena. Tengok macam ni. Bro, Asaif kena hack tu guna MacBook ke? Waktu tu saya pakai Windows komputer. Dekat PC. Kena juga Chrome extension. Dekat MacBook, kalau MacBook ke Apple ke, sekarang ni lepas kena hack hari tu, memang saya contoh kalau dapat email ke, dapat kontak sesiapa ke, saya akan Google tu benda ni and tengok dekat Reddit. Saya punya sumber dekat Reddit. REDDIT. Betul. Saya akan tengok dekat Reddit, dekat situ akan ada orang share. Kalau dia orang dapat message yang sama, link yang sama, dia orang akan bagi tahu dalam tu. So kita boleh prevent lah diri kita daripada kena hack. Mudah tak tanya ni. So kalau macam korang kena hack dekat hot wallet, dia kena macam aku pernah kena dekat aku punya macam mana? Dia bukan salah exchanger. Aku punya laptop lah. Interface dia tu kita dah copy address tau. Maksudnya kita nak transfer ke Bobby ke, nak transfer ke Maxi ke, address tu bila kita paste dia berubah tau. Kiranya dalam PC aku ni dia orang dah pasang satu bug something. Kiranya let's say bila aku paste saja aku punya address, dia ubah address link dia. Faham. Itu aku total aku dah hilang. So total aku dah hilang 1,000 aku hilang. Masa tu macam dapat payment lah, dapat payment sekian, aku cakap kat dia, aku transfer dekat dia wallet ni. Pak, dia pun transfer. Bapak aku cakap kat dia, mana punya tu kenapa tak dapat lagi? Dia kata dia dah transfer. Lepas tu aku cakap lah,
Betul aku dia pun kata ni address yang awak bagi. So aku tengok balik address yang aku bagi. Kenapa lain? Rupa-rupanya salah aku sendiri tau. Kayaknya aku pergi paste tak berhati-hati tau. Kayaknya aku dah paste sebenarnya aku tak tahu kena hack. Yelah. Masa kita copy kita paste je lah. Normally works macam tu kan. Tapi rupanya dah infected kan. So, Waktu itu aku macam langganan internet aku langgan apa nama aku ada langgan internet punya Antivirus ke apa? security something kot. Baru lah dia clean balik aku punya PC tau. Lama dia clean lah itu. Tapi saranan aku terus format PC. sebab itu dah infected tau. Dah macam Yes, dah infected. Even though kita letak antivirus pun kita akan rasa was-was. Kalau aku sendiri akan rasa was-was. Tapi mostly kalau kita orang dalam dunia IT ni memang dah sekali kena tu terus format. So ideal je lah kalau untuk orang yang dah kena, let's say kalau you guys punya OLED MetaMask kena sama-sama kan. Dia dua option lah. Satu, you guys follow cakap As, buang terus you guys punya OLED tu, pakai je yang baru very clean. Tapi let's say kalau you nak pakai juga boleh. Cara dia you kena revoke. Cara nak revoke tu you kena pergilah. You boleh pergi, kalau for me aku pakai DeFi apa tak nama dia? DeFi.io ke DeFi apa entah kan. Dekat situ dia ada memang dia lepas saja account aku infected, aku masuk connect kan dekat dia punya DeFi tu kan. Check untuk security, dia terus cakap dia cakap memang ini security dia dah tak ada. Dah ni. Lepas tu dia cakap kena klik lah, kena revoke button and revoke. Dia akan revoke, buang semua, disconnect semua website yang kita pernah connect. Then after that good to go. Maksudnya okay balik. Even kalau kita letak balik dia dah tak auto drain. Sebab sistem yang aku kenal tu ialah auto drainer. Sekarang dulu punya auto drainer kau boleh detect tau wallet tu kat mana. Sekarang auto drainer dah tak ada ni dah. Dah tak ada wallet dah. Sebab dia pakai smart contract dan dia run auto tau. So kau dah tak detect lah mana duit kau pergi. Dah hilang. Dia hilang terus. Sekarang makin maju kan, makin ganas kan. Mantap. Ni Muraz ada komen ni. Thank you Muraz, suggestion. Point Alex, masuk hari tu harga 0.6 sen, sekarang dah 0.30. Mantap. Alex memang gila. So mantap Azad. Ini orang lama masuk ni. Sebab ni dah itu a month kot. Aku rasa dah sebulan 2 bulan juga. Betul. Hidden gem yang kita bagi kan. Betul. Dan juga kebanyakan yang masa sesi kelas kita itu, kita macam aku, Muraz sendiri, ASAF, ada hidden gem kami masing-masing. Alhamdulillah kebanyakannya profit. Macam aku sendiri, antara coin yang aku bagi dekat aku punya student masa tu, mereka dapat lebih kurang rata-rata dapat 70 ke 90% dapat. Kiranya let's say kalau you masuk kelas saya masa itu, you buy terus masa tu, dapat 70 ke 90% dapat. So alhamdulillah lah. Bagi kita kadang-kadang kenapa kita perlu berburu dengan orang yang dengan otai-otai ni yang dah pengalaman tu. Otai-otai. Sebab benda-benda macam ni lah maksudnya. Aman. Tak lagi power lah. Kiranya bila you berguru dengan otai-otai ke sifu yang betul, pertama sekali mereka ni faham narrative semasa. Mereka faham news semasa, mereka tahu koin apa yang boleh beli, koin apa yang jangan beli. So basically bila kita berguru, kita akan dapat koin apa yang sesuai. So basically saya cakap, okay ni hadiah saya bagi 5. Saya bagi 5 hadiah saya, lebih kurang 5 semua pang. 5 semua pang. Dan mereka masih lagi strong lah. Okay, so by the way kita nak promote sikit, boleh? Bro Hazan? Okay, so by the way, kami pada hujung minggu ni, lebih kurang 27-28 kami ada buat satu sesi kelas Momentum Crypto lah. So online kita akan belajar selama 2 hari, yang mana you guys akan belajar dengan 3 orang influencer tau. Crypto yang legit lah. Pertama sekali siapa? Muraz X, ASAF dan juga saya lah. So you guys akan dapat 3 ilmu sekaligus dengan 3 otai-otai. So basically kalau you guys join, tiket kita sekarang ada berapa? Tak banyak tiket. So you guys pastikan, so you guys boleh register dengan cepat-cepat sebab sementara tiket masih ada lagi, you guys join cepat-cepat lah. So kita akan jumpa lah pada hari Sabtu ni atau Ahad ni lah, insyaAllah lah. Okay, so kalau nak buy kabut, bacalah gambar tu kan. Tekan link, klik link tu semua. Saya rasa kalau juga nak masuk, juga boleh try. InsyaAllah juga akan dapat peluang untuk belajar dengan kami lah. Selama 2 hari tau. Selama 2 hari secara online. Yang mana paling, aku rasa lah paling antara keistimewaan kelas kami adalah pertama online. Lepas tu ada video recording tau. Kiranya you guys boleh masuk, you guys boleh ulang sampai you pensan. Kiranya instead kalau you masuk offline, you pergi offline, you belajar dengan situ kan. Let's say kalau you tak record, apa jadi? Gone lah. Tapi kalau you belajar online dengan kami bertiga ni, you guys akan dapat video ulangan. You tengoklah sampai you pensan, tapi kalau offline, apa jadi? So sekarang Momentum Crypto kami sekarang dah pun ke arah online. Sekarang kita nak didik anak murid kita nak lagi senangkan mereka lah. Sebab let's say kalau kita buat kelas offline,
pertama course mereka ada yang daripada JB, ada yang daripada Kelantan datang tau. So course mereka banyak. Dan juga bila mereka datang, okey, waktu habis balik. So apa yang Momentum buat? Kami nak bawa, kami nak ajar dekat you guys satu education crypto melalui online saja. Kira juga boleh join and then juga boleh join kami punya community lah. InsyaAllah lah, dalam community kami kongsikan sebanyak mungkin info. So you guys join sahaja dan juga akan dapat kelebihan lah dekat situ lah ya. Okay, so itu je lah nak promote So you guys rasa nak, let's say kalau you guys nak belajar, nak join under Momentum punya community, klik link di bio. So Okay, thank you guys. I think untuk nak wrap sekarang ni lebih kurang dah 1 jam kita dah lalui. Thank you so much kita punya jemputan Haz. Basically you guys ada soalan tak? Kita boleh ambil last soalan sebelum kita end. So kalau tak ada tak apa, everything yang you guys tengok dekat hari ni, you guys jangan risau, you guys boleh go to kita punya Momentum Crypto YouTube. Nanti dalam masa 24 jam, 48 jam kita akan upload video ni balik ke dalam kita punya YouTube Momentum Crypto. Thank you so much guys. Make sure that you guys follow semua dekat sini untuk stay tune dekat dalam dunia crypto, and harap you guys semua boleh profit untuk di cycle. Thank you guys. Jumpa lagi. Okay guys, jangan lupa tu tengok dekat bawah nama tu ada tulis haziq.007. Okay, korang pergi follow sekarang, serius. Dekat situ ada analisis yang baik. Okay. you guys follow dan juga Haziq ni kira-kira tunggu je dia belajar. Kita nak invite dia lagi tu punya tu lah. Betul. Kita invite sebab bukan saja